salam sejahtera, salam perpaduan, dan salam Malaysia Madani. Yang berusaha, Tuan Pengurusi Majlis, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, div-div kehormat, guru-guru, rakan-rakan peserta yang saya hormati, serta hadirin yang saya muliakan. Apakah ertinya sebuah negara yang megah dengan bangunan pencakar langit jika rakyatnya runtuh akhlak? Apakah gunanya kemajuan teknologi jika perpaduan semakin rapuh? Dan apakah nilai sebuah kemerdekaan jika rukun negara sekadar menjadi hafalan bukan amalan? Hadirin yang saya hormati, berdirinya saya di pentas ini bukan sekadar menyampaikan pidato, tetapi membawa satu harapan agar kita semua sedar bahawa negara bangsa yang kuat bukanlah dibina dengan batu bata, tetapi dibina dengan nilai, perpaduan, dan semangat cinta akan tanah air. Hadirin sekalian, peristiwa hitam 13 Mei 1969 menjadi titik perubahan dalam sejarah negara kita. Daripada peristiwa itulah lahirnya rukun negara, sebuah falsafah kebangsaan yang menjadi kompas kepada Malaysia untuk hidup dalam keadaan aman, harmoni, dan saling menghormati. Namun, persoalannya, adakah kita benar-benar mengayati rukun negara atau sekadar melafazkannya setiap pagi di perhimpunan sekolah? Hadirin dikasihi, prinsip pertama yang ingin saya kupaskan ialah kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan bukan sekadar menunaikan ibadah mengikut agama masing-masing. Prinsip ini mendidik kita menjadi insan yang jujur, amanah, penyayang, yang bertanggungjawab. Bayangkan sebuah masyarakat yang dipenuhi individu beriman. Tiada rasuah, tiada penipuan, tiada kebencian. Mengapa? Kerana mereka sedar bahawa setiap perbuatan akan dipersoalkan di hadapan Tuhan. Walaupun rakyat Malaysia berbeza agama, kita berkongsi satu persamaan, iaitu mengiktirafkan kepentingan nilai-nilai murni dalam kehidupan. Justru, jika setiap rakyat mengayati prinsip ini, nescayalah negara akan melahirkan generasi yang bukan saja cemerlang intelek, malah tinggi akhlaknya. Hadirin yang dihormati, prinsip kedua ialah keluhuran perlembagaan. Perlembagaan persekutuan ialah undang-undang tertinggi negara kita. Di dalamnya terkandung hak setiap rakyat tanpa mengira bangsa, agama maupun keturunan. Keluhuran perlembagaan mengajar kita bahawa kebebasan mesti disertai tanggungjawab. Tetapi jangan menabur kebencian yang boleh memecah belahkan masyarakat. Pada era digital hari ini, satu antara yang tidak bertanggungjawab mampu mencetuskan salah faham antara kaum. Oleh itu, sebagai generasi muda, kita perlulah menjadi pengguna media sosial yang beretika. Sebelum menekan butang kongsi, tanyalah diri sendiri, adakah perkongsian ini membawa manfaat atau mudarat kepada negara kita? Ingatlah, membina negara bangsa bukan hanya tugas pemimpin, tetapi bermula daripada jari jejemari kita sendiri. Hadirin yang saya dikasihi sekalian, prinsip ketiga ialah kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan bukan lambang kelemahan. Sebaliknya, mencerminkan kekuatan peribadi seseorang.
Malaysia dikenali di mata dunia kerana rakyatnya yang berbudi bahasa. Namun hari ini, budaya mencaci, menghina, dan membuli semakin berleluasa, khususnya di media sosial. Bahasa yang kasar boleh memusnahkan persahabatan. Kata-kata yang menghina mampu memecah belakan perpaduan. Sebaliknya, ucapan yang sopan mampu menyatukan hati yang berbeza. Pepatah Melayu ada menyebut, kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Maka, marilah kita menjadikan adab sebagai pakaian diri, hormat sebagai budaya, dan kasih sayang sebagai bahasa perpaduan. Kita mungkin berbeza warna kulit, kita mungkin berbeza bahasa ibunda, kita mungkin berbeza agama. Namun, apabila jalur gemilang berikbar megah, kita semua hanya mempunyai satu identiti sahaja, iaitu kita ialah rakyat Malaysia. Hadirin yang saya muliakan, izinkan saya menutup pidato ini dengan satu persoalan. Apakah Malaysia yang akan datang kita wariskan kepada generasi akan datang? Malaysia yang berpecah belah atau Malaysia yang bersatu padu? Jawapannya terletak pada diri kita sendiri. Marilah kita menjadikan kepercayaan kepada Tuhan sebagai panduan hidup, menjunjung keluhuran perlembagaan sebagai asas keadilan, mengamalkan kesopanan dan kesusilaan sebagai budaya masyarakat. Sesungguhnya, rukun negara bukan sekadar 5 baris ikrar, tetapi 5 tiang yang menyokong berdirinya sebuah negara bangsa yang kukuh. Akhir kata, kalau bukan kita yang memelihara perpaduan, siapa lagi? Kalau bukan sekarang masanya untuk bertindak, bila lagi? Bersama kita membina negara bangsa yang bersatu, berintegriti, berdaya saing yang disegani dunia. Sekian, terima kasih.